Okey tuan-tuan. Amboi, Bloomberg dah 40 minit. Oh ya ke? Kita letak tepi Bloomberg. Saya harap anda semua faham. Hari ini walaupun di tempat baru, saya cukup risau. Kalau sebelum ini, yang duk warning saya dia 1 jam paling pun 1 jam cukup. Tetapi belerek sampai 1 jam 45 minit, 2 jam. Kerana apa? Kerana Ini salah dia. kerana Tuan Haji nak memberi anda kupasan yang anda mudah faham. Tak apa, hari ini 2 jam pun tak apa. Pasal ini program pertama. Kita nak pergi ke tajuk seterusnya, Tuan Haji. Ya saya. Ia melibatkan orang yang sama juga. Kalau Bloomberg, Farhash. tak. Kali ini bukan dia. Orang yang sama yang Bloomberg katakan itu adalah Anwar Ibrahim. Dan yang kedua pun, ramai rakyat Malaysia keliru dan tak faham. Ada yang berkata, baru tahu ada ayat dalam Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Panduan terhormat. Ada yang kata pula, ni anak-anak muda. Yang tingkatan 4, tingkatan 5 tanya saya, uncle. Kan? Maksudnya ada pencuri terhormat. Tapi bila ada penyangak terhormat. Jadi adakah perkara-perkara ini perlu dibanggakan, Tuan Haji? Sebelum saya nak jawab soalan tersebut, Okey. saya tertarik bila anak-anak tingkatan 4 rujuk pada awak sebagai pakcik. Ya betul, uncle. Saya dah ingat awak masih berlagak awak abang. Tak, tengok rambut Haji. Baik. Rambut sedar. saya lebih putih daripada rambut Haji. Sedarlah. Baik. Ya, sebenarnya betul apabila sesiapa sahaja nak menjustifikasikan kedudukan dia dengan menggunakan frasa-frasa tertentu, kononnya nak bercanggih dalam bahasa, jangan sampai melacurkan bahasa itu. Jangan sampai melacurkan bahasa itu. Saya rasa saya tak boleh salahkan dia pun dalam perkara tersebut. Ini bermula sebab kita selalu sangat manjakan ahli politik kita dengan mengatakan yang berhormat. Padahal seperti yang pernah kita bincang bertahun lalu, betul, mereka patut cuma dipanggil yang berkhidmat. Sebab itulah yang berhormat sekarang ni berubah menjadi banduan terhormat. Nampak tak? Manjakan lagi, rakyat manjakan lagi. Sampai bolehkah kita biarkan banduan-banduan di penjara? Tak ada banduan-banduan ni sebenarnya di penjara menjadi banduan sebab keadaan. Bukan mereka pilih. Betul. Saya pernah nak cerita sedikit sebelum kita pergi. Saya pernah ada seorang kenalan saya yang dia telah dituduh bunuh seorang yang rapat dengan keluarga dia, seorang bomoh yang rapat dengan keluarga dia, kerana dalam ketiadaan rakan saya itu, beliau telah pun meniduri isterinya. Allahu Akbar. Itu adalah pembunuhan terhormat untuk maruah, kan? Tapi salah tetap salah. Dalam keadaan macam tu, dia rela menghadapi pertuduhan, rela menghadapi sabitan salah, dan rela menghadapi hukuman penjara seumur hidup pada masa itu. Saya tak berapa pasti berapa yang dikenakan oleh mahkamah di penjara. Itu bagi saya banduan yang mempunyai sebab menjadi banduan sebab kehormatan. Tapi dia masih tak berhak memanggil diri dia banduan terhormat. Cuma itu saya nak sentuh di sini untuk rakyat faham. Kenapa isu banduan terhormat ni sendiri tidak boleh dijadikan perkara yang diabaikan. It's wrong. Banduan adalah banduan. Sebab ada yang memang betul-betul terhormat melakukan mana-mana kesalahan. Masih banduan. Tidak dipanggil banduan. Silakan. Okey Haji, saya nak tengok sikit 1-2 komen di sini. Tak naklah banyak-banyak. Biasalah Haji, kalau muka kita ni tukang-tukang nak kacau-kacau tu banyak. Tapi saya tertarik kepada satu. Buka spek dulu tuan-tuan lah. Biasalah makin hari makin muda. Apa nama? Saya tertarik dengan satu komen daripada Zaimizan, saya sebut nama dia. Tajuk kita hari ini Bloomberg dan juga banduan terhormat, nak bagi kepada mereka yang tidak faham apa isu sebenar Bloomberg, kemudian banduan terhormat itu. Tetapi Zaimizan dia membawa tajuk tentang hutang. Saya
betul ke rakyat bayar hutang beratus bilion ringgit yang atuk sakau tua pinjam, kayakan anak cucu kroni. Zaim Mizan kata tambah lagi, betul ke atuk sakau tua kroni Yahudi benarkan kapal Israel berlabuh di Malaysia diam-diam. Saya tak nak Haji jawab pasal soalan dia ini terlari daripada landasan. Sepatutnya ada jalan raya ikut signboard tapi dia pilih untuk terjun masuk ke dalam laut. Jadi cerita-cerita itu wayang tinggi production itu satu Malaysia pun tahu. Satu Malaysia pun ternanti-nanti tindakan undang-undang diambil. Kalau benar ada bukti berkotak-kotak yang bukan kata Zaim Mizan saja, bukan kata rakyat Malaysia, Tun Dr. Mahathir pun tunggu juga. Pasal kata ada berkotak-kotak untuk menjawab kepada Zaim Mizan. Kalau tak tahu, banyakkan membaca. Membaca itu menambah ilmu. Boleh saya tambah sedikit? Oh, silakan Tuan Haji. Walaupun tak ada gambaran tajuk, nak tambah juga. Penting di sini, dalam mana-mana wawancara ataupun bicara seperti ini, saya suka soalan-soalan dan saya akan menjawab setiap soalan. Tapi ada soalan yang kita perlu mengatakan dengan jelas. Kalau kita tak boleh jawab, kenapa kita tak boleh jawab? Dan di sini, soalan-soalan tersebut tidak boleh dijawab sebab tidak ada asas soalan tersebut. Kalau saudara Zaim Mizan boleh beri asas 3 rumusan yang cuba buat sakau duit rakyat, tolong berikan sumber makluman tersebut. Maka insyaAllah saya akan jawab. Saudara Fazli boleh mungkin rujuk dan jawab. Sumber digunakan untuk mengkayakan anak-anak saudara. Cuba bagi sumber mengatakan bahawa dia adalah ejen Yahudi. Saya percaya dalam satu buku yang saya telah bela seorang penulis tersebut, dikatakan ejen Yahudi orang lain. Bukan yang dikatakan satu tua ni. Jadi sumber maklumat yang menjadi asas soalan, sila berikan. Dan kita kupas dengan rela hati. Tapi kalau sumber tiada, dia bukan soalan. Dia gangguan. Gangguan kepada program yang diadakan untuk pengetahuan rakyat di luar. Bukan untuk melayan pengacau. So, Cik Zaim Mizan, tolong buka diri anda daripada pengacau kepada penerima ilmu dan penanya soalan dengan sumber yang pasti. Betul. Saya puji juga dengan komen yang dibuat oleh Dan. Siapa yang tak tahu pasal Bloomberg, kena baca dulu. Jangan main komen je. Ini masalah negara tahu. Betul, saudara Dan. Begitu juga dengan saudara, mana tadi? Muhammad Tahir Yapa. Soalan cepu emas, kenapa Anwar berdolak dalik takut nak saman Bloomberg? Haji nak komen ke apa? Nak bagi pandangan? Itu yang seperti yang saya rumuskan tadi. Apabila tidak diambil tindakan, maka orang akan mengatakan perkara itu. Kenapa Anwar takut? Adakah Anwar takut kerana laporan Bloomberg itu betul? Atau ada kebenarannya? Betul. Dan di situlah akan timbul persepsi bahawa Anwar cuma berretorika nak bersihkan sistem, tapi diri dia sendiri tak bersihkan sistem integriti. Ini persepsi. Bukan saya nak tuling jari kepada Anwar. Tapi kalau Anwar serius, maka dia kena hilangkan, bersihkan persepsi ini dengan mengambil tindakan undang-undang. Kalau tidak kan, dia tak berhak cakap pasal integriti. Simple as that. Setuju Tuan Haji. Kita pun sekejap pejam celik telah ketuk pintu 1 jam. Jadi ada lagi 2 tajuk tajuk. Ada sahab. Belum pergi ke banduan terhormat yang tak hormat. Oh, dah pergi dah tadi? Belum. Oh, masih belum lagi Belum, kita baru masuk tajuk. Oh, mukadimah baru nampak. Inilah masalah. Saya setuju dengan Tuan Haji. Bila anda hantar komen-komen yang lari tajuk saya pun jadi gangguan. Dah tua. Maklum. Dah jadi angka. Betul. Nak baca pun kena buka spek. Apa pun terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak tahu tentang ilmu. Kami di sini, saya ulang dan ulang. Kami tidak berlatar belakangkan mana-mana bendera ataupun dibayar oleh mana-mana pihak untuk bercakap. Apa yang saya tanya,
Itulah majoriti rakyat Malaysia yang kurang faham nak tahu. Bukan semua lawyer. Saya pun bukan bidang undang-undang. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi samalah, inilah tempatnya untuk saya merujuk untuk memuaskan anda semua dengan kupasan-kupasan supaya anda semua faham.